Okey. Baik, tadi progressive wave. Sekarang ni yang kedua adalah non-progressive wave. Okey. Di mana contohnya adalah gitar, kamu ketik gitar tersebut, okey, ketik ke bawah, dia akan vibrate dekat bahagian yang sama saja. Dekat satu bahagian yang sama ni. Maksudnya uh, dia punya pergerakan untuk wave tersebut dia tidak menyeluruh. Wave produced along a guitar string B flat is example of the stationary wave. Maksudnya dia seolah-olah gelombang yang tegun sahaja, stationary. Petik, dia bergetar dekat bahagian situ saja dan juga berhenti. Petik, dia stationary dekat tempat yang sama. So itu adalah untuk apa dia ni, jenis non-propagating wave. Okay. Itu progresif. Satu lagi namanya adalah stationary wave. Wave yang tidak bergerak. Contohnya apa? Ketik gitar. Okay. Stationary wave is produced when two identical progressive wave moving in opposite direction collide with one another. Okay. So stationary wave tersebut dia terhasil apabila dua identical progressive wave moving in opposite direction. Dia bergerak dalam direction yang bertentangan di antara satu sama lain. Contohnya ketik ke bawah, dia gerak ke atas. Okay? Dia bergerak bertentangan dengan tempat yang kita vibratekan tersebut. Okay? So bila dia bergerak dalam tempat yang berbeza daripada tempat yang kita gunakan vibration tersebut, so namanya adalah stationary. Kamu bayangkan stationary dengan progressive ni dia seperti wave yang aktif. Stationary ni adalah inaktif. Contohnya ketika kita dia static dekat tempat yang sama sahaja. Okay, so stationary. A stationary wave is a wave where the profile of wave does not propagate with time. Okay, dia tidak propagate with time. So energy tersebut dia tidak propagate dengan masa. Masa berjalan, patutnya wave tersebut tersebar dalam keadaan yang jarak yang jauh lah contohnya. Tapi dia statik pada tempat yang sama. Dekat tali itu saja, bergetar dekat bahagian tali itu sahaja. Okey? Dia tidak pergi keluar daripada tali. Maksudnya bila kita ni, dia vibrate dekat bahagian tali itu sahaja, so itu adalah stationary wave. Okay? Baik, seterusnya. Gelombang juga boleh klasifikasikan kepada dua jenis pening ni. Tadi kita belajar dua jenis wave, transverse dan juga longitudinal. Transverse dan juga longitudinal ini boleh masuk ke dalam satu wave yang kita bahagikan dua lagi, iaitu progressive wave. Progressive wave lawannya adalah apa? Tolong tulis cek. Progressive wave lawannya adalah apa? Ataupun yang selain daripada progressive wave namanya adalah apa? Stationary wave. Okay, good. Okay. So, progressive wave, stationary wave. Progressive wave boleh terbagi kepada dua jenis, iaitu transverse wave dan juga longitudinal wave. Okay. Itu yang kita belajar jenis wave. Kerana ada lagi jenis wave. Okay. Wave also can be classified into mechanical dan juga electromagnetic wave. Okay. Apa itu mechanical, apa itu electromagnetic wave? Mechanical ni dia perlukan medium. Contoh mechanical, sound. Dia perlukan medium. Contohnya solid, liquid dan juga gas. Okay, sound boleh transfer ke bahagian situ. Kalau untuk vacuum tak boleh. Contohnya tak tahu lah kamu pernah buat eksperimen ke tak berkaitan dengan sound wave ni. Saya tak pernah tu. Kalau eksperimen contohnya kita letakkan alarm, okay, alarm clock kita letakkan dekat dalam balang. Balang tersebut kita keluarkan air. Bila kita keluarkan air, balang tersebut akan jadi vacuum. So untuk permulaan eksperimen kita akan dengar bunyi alarm tersebut. Alarm bunyi kring, bunyi. Makin kita keluarkan air tersebut di dalam balang, bahagian dalam balang tersebut akan jadi vacuum. Bila vacuum maksudnya medium tersebut jadi vacuum lah. Sound makin lama dia akan makin slow dan sampai
akhir dia tidak akan dengar. Okay, so kesimpulannya kat sini, sound adalah mechanical wave. Sebab apa? Dia kena transfer melalui medium. Okay. Yang tak transfer melalui medium adalah electromagnetic wave. Contoh electromagnetic wave. Pernah belajar tak? Dengan rendah dulu ada pernah belajar tajuk radioaktif. Contoh electromagnetic wave tulis dalam chat. Form 3 dulu tu pernah belajar. EM wave. Contoh, tulis dalam chat. Alamak. Electromagnetic wave. Bukan elektromagnet. Electromagnetic wave. Maksudnya gelombang elektromagnetik. Sunlight. Gelombang elektromagnetik. Okey, sunlight adalah daripada UV. Okey, UV ultraviolet lah. Contohnya ultraviolet ultraviolet datang daripada matahari, so dia adalah electromagnetic wave. Lain EM wave. Ada, kamu pernah belajar lagi sebelum ni, EM wave. Dalam radioaktif kamu belajar EM wave. Lagi apa lagi? Okey, gamma ray. Okey, gamma ray kamu belajar dalam ni kan. Alpha radioaktif. Okey, alpha juga dia tak perlukan medium. Okey, boleh terima. Okey, X-ray, ya betul. Okay. So semua tu X-ray betul, gamma ray betul, alpha ray juga betul. Okay. So itu semua adalah EM wave, electromagnetic wave. Okay. Di mana dia tidak memerlukan medium. Okay, dia boleh travel tanpa memerlukan medium. Maksudnya dia boleh travel melalui vacuum jugalah. Okay. Baik. Mechanical wave selain daripada itu made up of the vibrating particle. Kalau untuk EM wave, dia adalah oscillate di antara elektrik dan juga magnetik. Kamu kena faham kalau mechanical dia mesti ada vibration. Daripada vibration tersebut menghasilkan wave. Contohnya batu dijatuhkan ke dalam air. So vibration di antara batu dan juga air tersebut akan menghasilkan wave. Okay. Tapi kalau EM wave dia gabungan di antara dua sahaja. Elektrik dan juga magnet, bila oscillate di antara satu sama lain dia akan menghasilkan wave. Okay. So itu beza di antara electromagnetic wave dan juga mechanical wave. Electromagnetic wave ni kita boleh panggil dia sebagai EM juga, EM wave. E itu stand for electric, M itu stand for magnetic. Okay. Dan perbezaan yang ketiga, water wave. Contohnya water wave, sound wave. Okay. Kalau electromagnetic, EM wave ni adalah radio wave, light wave, gamma ray. Okay. So, itu adalah example. Contohnya kamu bagi X-ray pun betul juga, alpha ray juga betul juga. Sunlight ni masuk dalam light wave ataupun ultraviolet. UV kan, kamu pernah dengar iklan-iklan belum ni pakai lotion untuk mengelakkan UV. UV tu datangnya daripada sun lah, daripada matahari lah. Okay. So dia juga menghasilkan wave dalam bentuk EM wave. EM wave adalah apa? Gabungan oscillation di antara elektrik dan juga magnetik. Elektrik dan juga magnetik akan menghasilkan electromagnetic wave. Okay, baik. Comparison between transverse dan juga longitudinal. Tadi cikgu tunjukkan video. Okay. Comparison di antara transverse dan juga longitudinal. Transverse dia sinusoidal. Kalau longitudinal dia dalam keadaan yang straight, kiri dan juga kanan. Okay. Ni kita record balik je apa yang cikgu tunjuk video tadi. So transverse wave, particle or medium vibrate in the direction perpendicular to the direction propagation of wave. Okay. So cikgu terang tadi dia ada y-axis, dia ada x-axis. Dr. Zuk tadi dia gerakkan tangan dia atas bawah. Atas bawah tersebut adalah direction untuk apa? Tuan tulis dalam chat. Kita ulang balik ya. Dr. Zuk dia gerakkan atas ke bawah. Itu direction untuk apa? Atas ke bawah. Direction of vibration. Okay, good. Dia gerak atas bawah. Dia punya slinky spring tu seolah-olah bergerak daripada kiri ke kanan. Dia gerak atas bawah, tapi makin lama dia makin kiri ke kanan. Kiri ke kanan. So, kiri ke kanan tersebut adalah direction untuk apa? Kalau tulis dalam chat. Kiri ke kanan, direction untuk apa? Energy. Okay? Ataupun direction of propagation. Ataupun direction of wave.
Benda yang sama saja. Energi itu bergerak ke kanan. Bergerak atas bawah tapi energi itu gerak ke kanan. Itu adalah transverse wave. Transverse wave. Radio wave, light wave, water wave adalah example untuk transverse wave. Di mana arah pergerakan, arah vibration adalah perpendicular dengan arah wave tersebut bergerak ataupun energi tersebut bergerak. Contohnya radio, kalau kamu vibratekan atas ke bawah, vibration tersebut atas ke bawah, dia punya pergerakan dia kiri ke kanan. Sama juga macam light wave dan juga water wave. Sebab tu ombak, kalau kamu tengok dia seolah-olah macam menarik kita pergi. Kalau kamu takkan diri kamu dekat bahagian ombak tersebut, seolah kamu ke atas ke bawah, ombak tersebut akan naik ke atas ke bawah. Tapi kamu dalam masa yang sama kamu juga bergerak seolah-olah bergerak pergi ke bahagian air dalam lagi kalau kamu main guna pelampung lah. Disebabkan apa? Energi itu transfer kiri dan juga kanan. Vibration atas bawah, tapi energi tersebut bergerak kiri kanan, sebab itulah seolah-olah kamu ini bergerak ke arah kiri dan juga kanan. Baik, untuk longitudinal wave, arah vibration adalah kiri kanan. Dia parallel dengan arah untuk movement untuk wave ataupun movement untuk energi, kiri ke kanan juga. So pattern dia jadi macam ni di mana bila kamu gerakkan selingki spring tersebut, dia kadang-kadang dia ada renggang, kadang-kadang dia ada rapat, kadang-kadang renggang, rapat. Yang renggang kita panggil sebagai rarefaction. Kadang-kadang dia rapat balik, kita panggil sebagai compression. So dia ada rarefaction, dia ada compression. Boleh? So itu adalah longitudinal. So kita gerakkan, dia rapat, renggang, rapat, renggang. Dan dia bergerak seolah-olah bergerak dari kiri ke kanan. Dan seolah-olah memang dia bergerak kiri ke kanan. Itu adalah longitudinal wave. Di mana direction untuk vibration adalah parallel, selari dengan direction untuk propagation ataupun direction untuk energi tersebut bergerak ataupun wave tersebut bergerak. So contohnya adalah sound wave lah. Sound wave is an example of longitudinal wave. Setakat ni kita dah belajar tentang macam mana wave boleh terhasil, type of wave, progressive wave dan juga stationary wave. Lepas tu kamu belajar transverse wave dan juga longitudinal wave. Lepas tu kamu belajar tentang mechanical wave dan juga electromagnetic wave. Faham ke tak faham? Kita dalam chat. Wave ni ada 6 type ke? Macam mana? Sebab kalau syllabus sebelum ni, dia hanya ada 2 type saja, yang transverse dan juga longitudinal. Transverse dan juga longitudinal. Tapi kalau yang kamu punya ni, dia tambah lagi banyak. Sekejap. Dia ada 6 type Macam mana? 6 type. Bolehlah kamu ingatlah 6 type. Tapi setiap 6 type tu, dia boleh masuk ke dalam certain. Contohnya, kalau untuk progressive wave, progressive wave dan juga stationary wave. Progressive, stationary. Dalam progressive ni, kita boleh masukkan 2 type of wave. Apa type of wave tersebut yang kita masuk dalam stationary? Stationary juga. Progressive. Tolong tulis cek. Progressive, stationary. Transverse dan juga longitudinal. Ya, betul. Dalam progressive wave boleh masuk transverse dan juga longitudinal. Manakala kalau stationary tersebut, kita tahu contohnya adalah main gitar, dia hanya static saja. Tapi kalau untuk mechanical wave dan juga electromagnetic wave, kalau electromagnetic wave juga ada transverse dan juga longitudinal. Kalau mechanical wave juga ada transverse dan juga longitudinal. Contoh EM wave, radio wave, apa dia ni? Dia adalah transverse. So kena ingatlah macam ada 6 lah. Kita nak kata kalau ada type ada 6. Semuanya dalam 6 tu ada yang boleh dimasukkan dekat dalam certain type. Boleh?
Boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Okay. Okay. Baik, kita teruskan lagi sikit ni. Karakteristik of wave. Okay, ciri-ciri untuk gelombang. Okay, figure 5.12 show the profile of water wave in funky direction of propagation ke kanan. Okay, karakteristik ciri-ciri ni. So kita belajar tentang term amplitude, period, frequency, wavelength dan juga speed. Okay. So kalau kamu nampak dia punya wave tersebut, pattern dia makin lama dia punya graf tersebut makin rapat di antara satu sama lain. Ni jauh di antara satu sama lain. Maksudnya kalau kita letakkan x-axis dia time, okay, time untuk time ni dia ambil masa yang lama barulah ombak tersebut dalam keadaan yang amplitude dia rendah. Kita tak faham amplitude tu apa. Okay, tak apa. Jadi kita belajar, kita terus kepada graf lah. Graf terus. Ini yang term-term ni amplitude, period, frequency, wavelength dan juga speed. Ini kita akan belajar. Okay. Tak apa, definition ni nanti dulu kita tengok terus dari segi graf. Daripada graf kamu akan faham apakah itu semua benda ni. Okay, wave. Wave, contohnya dia akan dalam bentuk, graf dia akan dalam bentuk sinusoidal. So, apakah yang dimaksudkan dengan amplitude? Okay. Ni illustrate tentang amplitude ni gambar. Gambar ni illustrate tentang amplitude. Amplitude tu adalah apa? Amplitude tu adalah y-axis. Ingat, dalam fizik graf penting y-axis, x-axis. So yang vertical. So amplitude kita akan tengok dekat bahagian yang y-axis. Okay, y-axis. Okay. So amplitude tu adalah apa? The highest peak untuk y-axis. Kalau contohnya, kalau cikgu kat bahagian sini yang cikgu gerakkan arrow ni. Okay. So the highest peak dia dekat bahagian mana? Highest peak untuk y-axis. Tolong tulis dalam chat. Highest peak dia dekat bahagian mana yang cikgu gerakkan arrow ni? Dalam graf ni, highest peak puncak dia yang paling tinggi adalah yang dekat bahagian mana? Tolong tulis dalam chat. X1. Okay, good. Betul, X1. So amplitude tu dikira daripada mana? Daripada yang tengah-tengah ni kosong, nilai kosong kepada X1. Itu adalah peak dia, paling puncak. So itu adalah amplitude. Okay. Itu adalah amplitude. Amplitude apa? The highest peak untuk y-axis. Okay. Puncak yang paling tinggi untuk y-axis itu adalah untuk amplitude. So sebab tu the label sini A. A ni daripada bahagian sini sampailah ke bahagian X1. Okay, baik. Seterusnya. Point of interest in wavelength of the transverse wave. Sekejap. Straight the amplitude, point in phase, and wavelength of the transverse wave. Okay. Wavelength. Okay. Amplitude yang y-axis ni. Untuk wavelength lah. Kalau wavelength, simbolnya adalah lambda ni. Tengok dalam konteks ni. Simbolnya adalah lambda. Lambda ni dia menggunakan axis apa? Y ke ataupun X? Tolong tulis dalam chat. Untuk lambda ni. Kalau dia label ni, Y ataupun X, okay, X axis. Okay, good. Betul, X axis. So, tolong ingat, untuk wavelength, dia akan gunakan bahagian X axis. Kalau Y axis, amplitude. X axis adalah wavelength. Nak kira wavelength daripada mana ke mana? Okay, wavelength adalah daripada untuk one complete oscillation. Maksudnya satu ayunan yang lengkap. Untuk ayunan bandul ya. Kau pernah buat ayunan bandul kan? Mana tunjuk kan? Ayunan bandul, katakanlah ni A, ni B. Dia pergi daripada A ke B. Dia pergi A ke B. Okay, yang pernah kamu buat eksperimen sebelum ni. One complete oscillation adalah kalau dia start daripada A sampai ke tengah masih belum lagi one complete oscillation.
sampai ke B, masih belum lagi complete oscillation, dia akan patah balik sampai ke A balik. Daripada A sampai ke A balik. Okey, kita pergi pada graf, kita tengok daripada X2 yang atas ni, katakanlah ni A, okey, katakanlah ni B. Yang atas je tak. Cikgu penting sikit. Katakanlah ni A, bahagian atas ni A, ni B. Bahagian atas ni pun A juga. Atas semua A, puncak semua A. Okay, yang ni B. Okey, so lambda dikira daripada A, so dia akan kembali kepada A balik. Maksudnya A ni dia travel pergi ke B. So patah balik ke A. So one complete oscillation ni adalah one complete oscillation. Sama juga bawah ni. Daripada B, dia travel untuk X axis untuk X axis dia travel daripada B pergi ke A. Patah balik ke B. Okay, B ke B. Nah, barulah dikatakan one complete oscillation. Ni one complete oscillation. Okay, soalan je. Kalau dia start dekat Y ni, Y1 ni, one complete oscillation dia dekat mana? Dekat Y3 ke, Y2 ke, ataupun dekat tengah-tengah ni? Okay, dekat Y2 je betul. Dekat Y2. Sebab apa? Okay, katakanlah kita start dari sini Start dari sini, pergi ke bahagian sini, dah one complete oscillation, belum one complete oscillation. Teruskan lagi, sampai sini one complete oscillation. Okay? Okay, boleh? So kalau yang ini adalah one complete oscillation. Yang ini adalah lambda juga lah. Daripada kiri ke kanan ni, daripada Y1 ke Y2 adalah one complete oscillation. One complete oscillation adalah apa? Ayunan yang lengkap. Kamu dah pernah buat dah sebelum ni eksperimen yang ayunan bandul tu, daripada A pergi ke B. So A pergi ke B, dia mesti patah balik ke A, baru kita panggil sebagai one complete oscillation. Sama juga macam ni. One complete oscillation, graf dia daripada segi X axis. Nah, di mana kita akan ambil puncak ke puncak. Okey, itu adalah one complete oscillation. Apa dia ni? Lambung ke lambung. Bawah lambung ke lambung. Itu one complete oscillation. Ataupun ke tengah ke tengah. Okey. One complete oscillation. Okey. Boleh. Itu adalah untuk wavelength. Okey, baik, seterusnya. Show the phase, wavelength or longitudinal wave. Can you define the wavelength in terms of compression and reflection? Okey. Kalau untuk ini graf untuk transverse wave. Kalau untuk longitudinal wave, okey, kita boleh trace untuk wavelength bagi longitudinal wave. Syarat dia mesti one complete oscillation. Maksudnya kalau daripada A, dia akan habis kat A. Kalau daripada B, dia akan habis kat B. So, kamu tengok dekat bahagian sini A, sekarang ni kalau ini adalah graf untuk apa dia ni, longitudinal wave, di mana dia ada reflection dan compression dan juga reflection. Ingat tadi juga, bila gerak kiri kanan, so, dia punya wave tersebut akan ada yang terimpit, ada yang panjang, ada terimpit, ada panjang. Maksudnya compression, terimpit. Reflection panjang, terimpit panjang. Dia gerak, terimpit panjang, terimpit panjang. Okay. Okay. So, wavelength adalah di mana daripada A, dia akan kembali kepada A balik. So, kamu tengok kat P1 ni, kita label dia sebagai A. Label dia sebagai A. Okay. Sebab apa dia kira sampai dekat bahagian sini adalah A. Sebab kamu tengok garisan. Ini adalah sama dengan garisan ni. Di mana dia kat sini ada 3 garisan yang rapat di antara satu sama lain. Ini juga ada 3 garisan yang rapat di antara satu sama lain. Okey. So, garisan yang rapat tersebut dia adalah bahagian tengah-tengah dia adalah A. So daripada A ke A, kamu akan dapat untuk wavelength. Maksudnya kalau untuk oscillation daripada A, dia akan patah balik ke A. A tu kita nak trace macam mana kalau dari segi line-line ni kamu tengok. Okay, kamu tengok. Katakanlah kalau cikgu kata daripada Q1.
Tolong tulis dalam chat kalau Q1 wavelength dia ke mana? Q1 daripada Q1 sampai ke mana wavelength ni? Tolong tulis dalam chat. Q2, ya betul. Tengok line dia. Ni Q1. Di antara Q1 ni, yang garisan Q1 ni kamu tengok jarak, ni jarak. Okey. Cari pula garisan yang lebih kurang macam tu. Okey, ni garisan dia. Okey, di mana ni tengah-tengah. Okey, jarak dia antara satu sama lain. Okey, so Q1 dan Q2 adalah wavelength. Sama juga macam ni, Q2 ke Q3 adalah wavelength. Okay. Boleh? So dia mesti balik-balik ke position yang asal. Kalau balik kepada position yang asal, itu adalah wavelength. Okay. Daripada A, patah balik ke A. Okay. Boleh? Baik. Okay, cikgu rasa untuk hari ini kita akan belajar sampai wavelength sahaja dahulu. Faham atau tidak? Kalau tak faham tulis dalam chat. Apa benda yang tak faham tulis dalam chat? Kalau faham tulis faham. Nak tanya. Dekat ni kita belajar tentang wavelength ya, untuk yang karakteristik ni. Amplitude tadi kamu tahu dah. Sound transverse ke longitudinal. Okey, untuk sound dia adalah transverse. Longitudinal sound wave. Maksudnya kalau ni speaker contohnya, speaker bergetar. Bergetar ni, kalau dalam video ni saya tunjuk getar ni atas bawah ke kiri kanan? Kiri kanan kan? Getar di kiri kanan. So bila bergetar kiri kanan dia akan menghasilkan longitudinal di mana wave tersebut juga bergerak kiri ke kanan. Bergetar kiri kanan, bergerak juga kiri kanan. So kalau dah parallel maksudnya dia adalah longitudinal. Sound adalah longitudinal di mana dia ada reflection, dia ada compression. Reflection jarak, compression, compress, reflection, compress, reflection. So dia longitudinal. Boleh Alia? Kenapa yang biasa kita belajar graf dia transverse? Baik. Yang kamu belajar, kalau dalam graf apa-apa pun, kalau untuk y-axis dan juga x-axis, selalunya dia akan ada dalam bentuk sinusoidal. Okey? Maksudnya, bila wave untuk sound, sebenarnya dia dalam keadaan yang longitudinal. Tapi bila kita interpret masuk ke dalam mesin, graf, selalu dalam mesin, graf dia y-axis dengan x-axis. Y dengan X. So dia akan nampak macam seolah-olah dia transverse. Bacaan untuk graf, bacaan untuk graf dekat dalam mesin, lalu dia akan naik ke atas bawah. So itu kita tak boleh panggil dia longitudinal ataupun transverse kalau dia dah terjemah ke dalam bentuk graf. Tapi kalau dalam pattern wave yang sebenar, sound adalah dalam bentuk longitudinal. Sound dalam bentuk longitudinal. Ini faham tak? Boleh Kalau wave yang sebenar, gelombang yang sebenar, kalau sound tu keluar, dia dalam bentuk longitudinal. Tapi bila sound tersebut di-grab masuk ke dalam mesin tersebut, dia keluarkan graf. Graf mana ada graf yang gini macam ni? Graf selalunya ada y-axis dan juga x-axis. So kalau y-axis maksudnya dia akan ada bacaan untuk y, akan ada bacaan untuk x. So selalunya sinusoidal. Bacaan untuk graf sinusoidal selalunya. Tapi kalau untuk pattern wave yang terasa bila sound tersebut keluar, dia adalah longitudinal ataupun transverse. Sebenarnya bila interpret dalam graf, dia akan jadi transverse. Itu je cakap. Tapi kita tak namakan transverse, kita namakan graf tersebut sinusoidal atau apa. Boleh? Baik. Itu saja untuk kelas hari ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk kelas yang seterusnya. Apa-apa kalau kamu ada yang line yang tak okey ke, kita cuba upload dekat dalam YouTube lah. Baik. Itu saja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.